Wa yaqulu lima iltafat فيقول يا ربي لما بلغت ثلث الطريق تذكرت قولك وربك الغفور ذو الرحمة فقلت لعلك تغفر لي فلما بلغت نصف الطريق تذكرت قولك ومن يغفر الذنوب إلا الله فقلت لعلك تغفر لي ولما بلغت ثلثي الطريق تذكرت قولك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فزددت طمعا فيقول الله تعالى اذهب فقد غفرت لك. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ni nak cerita betapa kasihnya Allah Ta'ala ni dekat kita. Betapa kasihnya Allah Ta'ala dekat kita. Hamba dia yang nak dah menuju, nak masuk ke dalam neraka ni, Nabi cerita. Jalan-jalan, sepertiga perjalanan dia beralih tengok belakang. Sampai pula setengah, tengok belakang. Sampai pula suku lagi nak sampai, tengok belakang. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada dia, yang hang beralih belakang ni pasal apa? Jalan-jalan beralih belakang, jalan-jalan beralih belakang, jalan-jalan beralih belakang. Yang hang beralih belakang ni pasal apa? Allah Ta'ala tanya dia. Lalu dia menjawab, kawan hadut beralih belakang tadi jawab, wahai Tuhanku, ketika mana aku berjalan sampai sepertiga perjalanan tu, aku teringat salah satu daripada firman-Mu, ya Allah, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dia kata sampai sekerat jalan tu yang aku beralih belakang tu pasal apa? Aku teringat firman Allah, firman kamu wahai Tuhan. Apa dia? Wa rabbukal ghafur dzur rahmah, dan Tuhanmu itu Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Maka aku berkata, mudah-mudahan kau mengampunilah aku. Jenis ni pun ada, tuan-tuan. Jenis ni pun ada. Dia buat muka welfare depan Allah. Hang jalan nak masuk dalam neraka, baru hang ingat firman aku. Masa hang duk hidup siang malam duk lawan Al-Quran, tidak nak main buah cengih. Dah nak mampu nak masuk neraka, baru hang nak ingat ayat Quran. Oh tuan-tuan, ni kata muka welfare. Dia ada buat muka berim 500 ni. Masa hang duk hidup, awak yang hang tak ingat firman Allah. Maklum, masa hidup dulu, awak ni hang tak ingat firman Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, aku ni Maha Pengampun, aku ni Maha Penyayang. Bertaubatlah walaupun banyak mana dosa kamu. Bertaubat tu dulu. Jangan dah mati duduk jalan nak pergi neraka baru ingat. Aku ingat firman-Mu, ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun, Engkaulah Maha Penyayang. Ni duk rasa main benak dalam hati ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sayanglah, ampunlah dosa aku. Masa mana? Jalan nak pergi neraka. Oi ni tuan-tuan, ni dia mula nak terbakar baca orang jenis ni. Orang suruh main kuliah dulu, hang banyak alasan. Awak yang tak main malam, ATM lawan Kelantan. ATM lawan Kelantan. Tanya pula seorang lagi, awak yang hang tak main, Arsenal lawan Chelsea Ustaz. Hang balik tekan 801, hang tengok dalam arena ada ulang. Dia kata dia jadi macam mana tahu Ustaz? Dia jadi tak boleh duduk. Hang buka Cosmo, hang buka Metro, buka Utusan Malaysia, kan ni dia lapor. Kuliah ni bukan ada ulangan dah, kuliah. Semalam saya pergi ceramah Barat Daya tuan-tuan, balik pulau Allah. 4 kali tidur tak sampai hari. Tidur jaga tak sampai. Tidur pula jaga tak sampai. Tidur pula jaga tak sampai.
pi ceramah malam dah 30 orang. Allah, macam nak balik tu. Masjid dia besar masjid dia tuan-tuan. Masjid dia besar, takat 200 orang main dengar ceramah saya semalam, tak nampak orang. Duk ujung nu seorang, lueh masjid. Lah saya kata Pak Long main duk dekat ke Pak Long, saya nak cakap pun payah. Lepas pun duk dia gensok sikit, gensok 4 kali gensok dia berhenti. Saya kata main dekat, saya tak tanya soalan apa, main duk dekat, pokok dia main. Tanya dia kata kami pun heran tak, tidak ni dia kata. Tidak ustaz main masjid itu ketat. Pasal apa? Dia kata hak muka yang duk main kuliah pun tak nampak. Telefon tanya buat apa tak main. Dia kata duk geram tengok ATM dengan Kelantan. Dia kata lah, masa orang ngajak dulu hampa tak main dengar. Duk kata lagu nu, hampa duk kata lagu ni. Dah mati baru nak ingat firman Allah. Oi tuan-tuan, cukup tak guna orang jenis ni. Lepas tu dia kata aku berjalan lagi. Berjalan-jalan sampai dekat serak jalan, dia kata aku teringat pula firman-Mu ya Allah. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam firman yang dia ingat ketika mana dia sampai dekat pertengahan perjalanannya. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dia kata, dan tidak ada yang mengampuni segala dosa ni illallah, kecuali Allah. Dia buat mengapai Quran masa nak pergi neraka orang tua ni. Masa hidup tak mau mengapai Quran. Dah jalan nak pergi neraka baru dia duk kalut nak mengapai, duk ingat balik apa yang Allah Ta'ala sebut. Faqultu, bila aku teringat firman-Mu ya Allah, yang mengampuni dosa ni hanyalah Engkau. Apa dia? La'allaka taghfirli. Aku duk mohon mudah-mudahan Engkau ampunlah dosa aku ya Allah. Tuan-tuan, payah. Walamma balagtu thulusayat tariq tadhakkartu qawlak ya qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampai dah tinggal sikit lagi ya Allah, tinggal suku lagi nak sampai dekat neraka. Aku teringat kata-katamu, hai para hambaku yang berlebih-lebihan terhadap dirinya, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Fazdad tu tama'a. Masa tu dia kata, maka bertambahlah rasa dalam hati aku ni, tamak ni, untuk mendapat pengampunanmu. Bila Allah Ta'ala teringat macam tu, apa kata Allah? Fayaqulullahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dekat orang ni, idhab faqad ghafartu laka. Pih, aku dah ampun dosa. Apa yang nak habaq ni tuan-tuan, jangan kita ni rasa putus harapan daripada rahmat Allah. Jangan duk rasa, duk mai duk tanya kita, ustaz, saya ni ustaz, dosa saya cukup banyak ustaz. Saya nak tanya ustaz, Allah Ta'ala ampun tak dosa saya ustaz? Boleh tak Allah Ta'ala ni ampun dosa saya? Ulama' tuan-tuan, dia kata apa? Jangan duk tanya macam tu soalan. Duk rasa ni dosa kita ni cukup banyak sampai tahap Allah Ta'ala tak boleh nak ampun dah dosa kita. Kalau tuan-tuan duk faham, duk set dalam mentaliti, dalam pemikiran tuan-tuan macam tu, dosa aku ni banyak, adakah Allah Ta'ala nak ampun? Kata ulama, tuan-tuan telah melakukan maksiat kepada Allah. Tuan-tuan telah mendusta ayat Allah. Bukankah Allah Ta'ala sebut tadi, jangan kamu, kawan tadi kata ketika mana dia sampai di sepertiga perjalanan dia kata apa? Aku teringat ayatmu ya Allah, jangan berputus harap daripada rahmat Allah. Dosa yang banyak mana pun, tapi pengampunan Allah lagi besar daripada tu. Ni nak habaq, ketika mana suara tu memekik pada mayat, beruntunglah kamu kalau kamu ni bertaubat kepada Allah. Dosa kita dengan Allah ni mudah. Kita buat maksiat kepada Allah, minta ampun daripada Allah. Yang payah buat maksiat sama manusia, buat jahat ke orang,
Dia nak pergi minta ampun kat kawan tu ni, muka ni jadi macam lepat pisang basi. Dia jadi macam mana tuan-tuan? Jadi macam mana tu? Saya ada orang yang minta maaf, dia curi kasut saya. Haram semua. Yang duk main mengaji ni, duk kerja peneras kasut ustaz. Dia kaki cap apa pun tak tahu tuan-tuan. Saya ni kalau pakai kasut orang, saya rasa tak boleh duduk pasal kasut tu kecil dengan kaki saya. Dia ni dia pakai kasut, oi, balas pula kasut ustaz. Haram pun dengar nanti. Yang saya terbakar tu, kasut saya baru beli. Kasut saya baru beli. Saya pakai-pakai pergi mengajar. Kali pertama pakai kasut tu kena balas. Ni cerita Langkawi ni. Saya pergi masjid tu, saya kuliah berapa kali pun saya candik ke kasut hilang. Lepas tu imam kata, ustaz main kuliah pula nanti jangan ada candik, kami rasa segan tak. Dia kata tak, nak bagi tahu sikit siapa nak main kuliah tu. Kona kot mana kisah kasut hilang. Lah kawan curi kasut tu main jumpa di hotel. Baru tahu pakai serban. Hak pakai serban dengan buat kerja lagu tu, duk belah kasut ustaz. Dia main. Saya nak main habaq tu ke ustaz lah. Awak kasut yang hilang itu ni saya balas dia tak. Dia kata tak apa, tak ada apa. Tak. Memang saya pakai hari tu, duk kata kasut saya. Sampai rumah tengok kasut orang. Saya kata mungkin rezeki lah kot beli kasut baru. Elok rezeki kena kah. Dia ingatlah hati, tak sebut lah kita ustaz. Saya ustaz, kalau tak ustaz dah sebut dah pada otak rezeki ke tak. Balas kasut orang. Lepas tu ustaz main bulan depan, ustaz abang kata kasut ustaz hilang. Saya pun ustaz nak abang, kasut tu pula orang balas pula. Saya nak, kalau kasut tu ada kat saya nak hantar balik dah. Bila saya tahu kasut ustaz, orang balas pula kasut tu. Ni saya nak main abang, ustaz alai dunia akhirat lah ustaz. Ni berapa harga kasut ustaz, saya nak bayar balik. Saya pun aku nak ambil, tak ambil. Nak ambil, tak ambil. Nak ambil leceh, leceh. Apa ustaz tu aku balas kasut dia, bagi duit tak ada kena keluar dari sambang, leceh lah. Tak apa. Balong ambil tak apa. Duit tu tak apa. Tapi tangan tu macam nak tarik, tuan-tuan. Tak apa balong, tak apa. Ambil duit dia. Tapi duit iga tu nak tarik. Ni cerita kasut kena balas. Nak main jumpa tu dia kata malu lah. Malu. Tapi lepas dia minta maaf tu tak apa, dia kuliah jadi ikut lagi lah. Tapi nak cerita tu ni, kita buat dosa sama makhluk ni, nak pi jumpa tu tak ada muka tuan-tuan. Sebab tu kita buat dosa kepada Allah. Saya minta tuan-tuan ikut bagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah ni setiap hari sebelum dia tidur, dia akan fikir balik. Dia cuba buat kira-kira balik. Hari ni amalan soleh banyak mana berbanding dengan maksiat. Bila berat belah maksiat, terus bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, surah tu kata, beruntunglah engkau kalau engkau telah berlaku taat kepada Allah. Beruntunglah wahai mayat, dia kata, kalau dalam kehidupan kamu ini kamu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sampai di masjid. Bila sampai di masjid, angkat mayat tu letak dalam masjid untuk disemayang. Ni yang saya duk kata kat tuan-tuan ni, orang tak nak main masjid, tak nak main surau, bila mati baru dia main. Orang ni samsin. Hang masa hidup sekali pun hang tak nak berdiri belakang tu imam. Hang main sekali hang terus duduk depan tu imam. Tak samsin tuan-tuan. Kita haduk main tiap hari ni berani duduk depan tu imam. Dia dah lah tak pernah main sekali balas tidur depan tu imam terus tu. Kalau hang duduk elok boleh tahan kira. Ni tidur. Oh samsin. Tu imam pula tak ni lah. Tu imam ni pun bagus hidup. Apa yang kita nak kata pada mayat ini, lain menjawab baik keluar boleh dimangit. Tak sebut. Again, waris kata dia ni tak sebut sah. Jangan duk bagi. Dia diam ni. Mai letak di situ. Surah tu pula kata, hai anak keturunan Adam, semua amalan yang hang buat waktu hang hidup di dunia, sekarang ni Allah Ta'ala bagi hang tengok.
Tuan-tuan ni, tu saya kata kemarin ni, bila suara ni duk main, dia jadi sakit jiwa. Kita hak dengar, kita hak dengar suara ni jadi sakit jiwa. Dia kata, hai anak Adam, hari ni hang duduk dalam masjid, hang duduk dalam kanda ni, cuba hang tengok hari ni Allah Ta'ala bagi semua amalan hang yang hang buat waktu hang hidup atas dunia, Allah Ta'ala bagi hang tengok. Allah, tu dia. Saya tuan-tuan di Kelantan minta buat kuliah bulanan, mampu. Tiap-tiap bulan kena pulang pergi Kelantan, mampu. Tu saya tak heran, peralih gam saya tak heran. Gam peralih saya loncat pergi tanah. Orang nu gam saya loncat pergi tanah ni. Ni apa ni gam? Baru ni satu masjid telefon, ustaz boleh main tak? Saya bagi tarikh bulan 2 2012. Bagi tarikh tuan-tuan. Yang kata orang hak ngaji agama ni perut pedai teruk ni. Bagi tarikh, tak tahu dia tahu mana kata saya bagi tarikh untuk pergi. Telefon orang nombor 2 ke nombor 3 jabatan agama telefon. Telefon tu imam. Kalau tu imam bagi Ustaz Musa masuk masjid, notis untuk notis pemecatan imam daripada jawatan imam kami akan keluar dalam 24 jam. Tak tahu dia takut apa. Dia rasa bila saya duduk atas kursi ni, saya duduk kata kat dia kot. Jangan kita duduk jadi orang perasan diri. Ada depa cerita orang perasan kat saya. Dia pergi tengok wayang tu ni. Pergi tengok wayang, tengah wayang tu duk main, dia sakit perut. Masuk pergi jamban, qada hajat apa semua, buka-buka air tak ada. Tak boleh nak istinja ah. Dia pun duk gedek-gedek kutu sikit, angkat seluar masuk pergi balik. Tak basuh. Duduk balik tang kursi dia. Kawan sebelah ni sesama. Bila dia duduk tengok wayang, kawan sebelah sesama. Dia haram orang tua ni, dia kata boleh aku lah. Kan tuan ni semua. Dia ni kata bunyi sekali lagi perang dia lah. Dia duduk kata hati lah, bunyi sekali lagi kan jaga. Kan tuan ni sudah tendek semua. Duk saat dia makin, aku bukan tak mau basuh, air tak ada. Kawan tu tak tahu apa, kawan sesama. Dia mangkit-mangkit, aku bukan tak mau basuh, air tak ada, dia kata. Ni jenis perasaan diri ni. Dia rasa kita duduk atas kursi tu, duduk kata ke orang kot. Dia ni perasaan diri, nak pergi mereka lah tuan-tuan. Hampa buatlah apa yang hampa boleh buat atas dunia. Surah tu kata, hampa tengok baliklah kanda apa yang hampa buat waktu hidup di dunia. Apabila amalanmu teruk, apabila amalan yang kamu lakukan maksiat kepada Allah, benda yang teruklah akan kamu lihat, yang kamu akan terima di akhirat kelak. Kalau hang melakukan maksiat kepada Allah waktu hang hidup atas dunia ni, hang mati nanti duduk dalam neraka, apa yang hang akan terima, hang tengok dah ketika mana hang duduk dalam kandang. Apabila amalan hang baik, balasan yang baik juga yang hang akan terima. Duk tengok dalam kanda tu, inilah balasan dalam syurga. Sebab tu dalam satu riwayat kata Nabi Idris alaihi salam, bila boleh masuk syurga, dia tak mau keluar lah. Sebab tu jumhur ulama kata, walaupun ada perbezaan pandangan, Nabi Idris tidak mati sampai hari ini. Nabi Idris tak wafat, sekarang dia berada dalam syurga. Ketika mana malaikat maut menjumpa dia, Israel menjumpa dia, dia kata, Israel, hang boleh tak tolong bagi tahu dekat Allah, aku nak rasa bagaimana yang dikatakan saat-saat sakaratul maut. Jibril kata, mana boleh, aku duk tarik roh orang ni bukan ikut suka apa menteri lelaki mak aku dah. Dia kata, ni arahan Allah. Dia minta ke Allah, aku nak rasa. Allah Ta'ala izinkan, dia tarik mati. Bila mati, Allah Ta'ala suruh hidup balik. Allah Ta'ala kata, hidup ke Idris. Nabi Idris hidup. Malaikat maut pergi depan, apa macam seronok lah mati. Han cuba cerita tengok Idris bagaimana yang dikatakan sakit sakaratul maut. Nabi Idris kata, seolah-olah kamu ambil sebilah pisau,
Turuh tangan ni maklum, cabut isi hidup-hidup. Sakit teratur, gandakan 1000 kali lagi sakit. Agak-agak terang mana tu ustaz, balik try buat. Balik try buat. Lepas tu Nabi Idris kata, aku nak pergi tengok neraka. Allah Ta'ala bagi, pergi tengok. Dia tengok azab dalam neraka ni. Dia tengok bagaimana ahli neraka ni dibakar, tuan-tuan. Hak api kita cerita kemarin ni, berapa ribu tahun duk nyala sampai jadi warna hitam tu. Nabi Idris tengok saja, kering ayak satu badan. Lepas tu dia kata dekat malaikat Israel, aku nak masuk dalam syurga, saat nak minum ayak syurga untuk memberikan pulih kesihatan aku balik. Allah Ta'ala izin, pergi minum-minum, dia tak mau keluar. Malaikat Jibril, malaikat Israel kata, oh mana haji? Macam orang tua main jumpa saya tu lah, mini dia cerai. Mana haji dia kata? Hang nak masuk syurga. Malaikat Israel kata dekat Nabi dari, hang nak masuk syurga dari, hang kena mati dulu. Nabi dia kata, tak sah hang cabut, hang buat lupa. Oh betul juga no. Nabi Idris kata, orang yang nak masuk syurga kena mati. Aku mati dah tadi. Orang yang melakukan maksiat dimasukkan dalam neraka. Bila keluar daripada neraka, orang yang Muslim dimasuk balik ke dalam syurga. Neraka aku masuk dah, lah syurga aku masuk dah. Aku tak mau balik dah dunia, dia kata. Hampir balik seorang, bye bye. Sebab tu dia tengok apa nikmat yang orang dalam syurga akan dapat. Seronoklah kamu, kata surah tu, yang kamu berada dalam kanda ini. Itulah takat 6 dulu untuk hari ini. Dalam 6 surah yang kita dapat, ada lagi 9. Kita sambung lagi bulan depan di Masjid Padang Tumusu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saja dia duk bagi nampak tuan-tuan suspend, saya boleh tuan-tuan ikut lagi kuliah. Dan kita buka kitab kita Bahrul Madhi jilid yang ke-18. Bahrul Madhi jilid yang ke-18. Bab syurga, betul ya? Muka surat 37 kitab Rumi. Muka surat 37, kalau tak silap saya tanda bab yang ke-9, betul tak? Kalau kitab Jawi muka surat apa? 25. Kitab Jawi muka surat 25, kitab Rumi muka surat 37. Okey, nah yang ada kitab buka muka surat 37. Yang tak ada kitab buka telinga lueh-lueh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-9. Bab ma jaa fi sifati thiyabi ahli jannah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan sifat pakaian orang-orang yang mendiami syurga. Hari ini dia nak cerita bab fashion dekat kita. Hari ini maklum dia nak cerita bab fashion, bab baju-baju dalam syurga. Adakah baju ahli syurga sama dengan baju ahli neraka? Memang tak. Memang tak sama. Ahli neraka, baju yang mereka akan pakai adalah suatu besi. Menurut satu riwayat dia sebut dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni yang baru saja meninggal dunia pada baru-baru ni. Dia cerita dalam kitab dia, saya lupa dah nama apa, Narul Jahannam, ataupun edisi yang sama, satu Jannatul Ma'wa, yang kedua Narul Jahannam. Dia cerita dalam satu riwayat, ada 34 riwayat menceritakan pakaian baju ahli neraka. Yang dia cerita, dia kata pakaian ahli neraka ni dibuat daripada satu timah. Bukan makcik timah. Timah yang dilebok dalam 1000 tahun dalam satu lembah, nama lembah tu Wailun. Sebab tu saya kata wailun ni dia ada dua makna. Yang pertama celaka. Nak maki orang, celaka, haram jadah, wailun lah.
Satu lagi nama lembah dalam neraka, yang neraka pun duk munajat tiap-tiap hari kata Nabi kepada Allah agar dijauhkan daripada neraka wail tu. Tu Imam Ghazali kata, ada lagi orang yang gamak nak masuk dalam neraka wail, hak lembah wail, yang neraka pun munajat tiap-tiap hari, suruh tarik wail ni, ya Allah, pitak tempat jauh sikit, aku pun tak tahan dengan panas dia. Tu wail, dan tu lembah dalam neraka. Yang kedua, celaka. Boleh kat orang Melayu dia tambah satu lagi, pekak wailun. Ni orang Melayu jenayah bahasa. Dia dilebahkan timah tu dalam neraka wail tu selama 1000 tahun. Lepas tu dibentukkan menjadi baju. Pakai saja tuan-tuan, gugur habis kulit-kulit yang ada di badan. Tu baju dia. Bila pakai saja baju tu, lebong habis kulit-kulit yang ada di badan. Itu baju oleh ahli neraka. Pakaian ahli syurga pula, ni yang kita nak baca pada malam ni. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menyebutkan pakaian orang-orang di dalam syurga itu sebagaimana difirmankan dalam ayat yang ke-23 suratul Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu' wa libasuhum fiha harid. Hias ahli syurga di dalam syurga itu daripada gelang-gelang meh dan permata-permata. Hak ni meh. Orang lelaki duduk dalam dunia ni meh haram pakai. Meh haram pakai. Sebab tu hebat mana kita di dunia, kaya mana kita di dunia. Oh, duit dia banyak. Dia kata, ustaz, duit saya dalam bank banyak. Banyak mana Pak Long? Oh, tolak duit orang, duit saya semua. Memang tolak duit orang, duit orang semua lah. Kaya mana pun kita, orang perempuan boleh pakai perhiasan mah, tapi rumah tak boleh dihias dengan mah. Kok lah duit pijak tak mana tu lebih. Nak buat gelas mah, boleh tak? Tak boleh. Ada orang kata, saya tak mau buat mah tak gelas, cuma saya nak buat tinted mah. Macam mana ni bunga ni saya nak buat dengan mah, boleh tak? Tak boleh. Kaya mana pun tak boleh. Orang lelaki nak pakai cincin mah, duit banyak, tak boleh. Yang boleh dua, gigi mah, hidung mah. Gigi dia tak payah lah, jenis busuk dia buat gigi mah, boleh. Hidung boleh, hidung mah, tapi jagalah tidur tengah khutbah orang curiuk. Mai Jumaat lena ngangah dia nak tantiang, mangkit-mangkit hidung tak ada. Mana bangla pi timbang mah, jaga. Kalau hidung dia ni busuk, pakai hidung palsu ni busuk. Macam mana tak itu ni jalan-jalan orang cantik buang hidung tu. Dia nak pakai hidung biasa tak boleh. Dia pi tukar buh hidung mah. Tak apalah, yang tu boleh lah. Kalau buh hidung biasa dia busuk, buh mah, tapi kena jaga. Kaya mana pun kita ni tak boleh pakai mah. Tak boleh pakai mah. Tapi ahli syurga dibenarkan mereka pakai mah. Dan pakaian mereka itu dalamnya ialah sutera. Perhiasan ahli neraka daripada mah, dan pakaian ahli neraka daripada sutera. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan bermula ayat Al-Quran pada tafsil pakaian orang-orang dalam syurga itu banyak. Kata Imam Ghazali, ayat-ayat yang memperincikan bab pakaian ahli syurga itu banyak. Dia kata banyak. Makna apa banyak? Kalau kita baca satu persatu ni dalam kuliah tak ada, kena balik cari sendiri. Tu banyak. Dan bermula tafsilnya pada segala khabar dari hadis, dan secara terperincinya kata Imam Ghazali, dia nak habaq dalam hadis, maka iaitu seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dan lainnya. Maka hadis Abu Isa berkata ia begini: An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati jurdun murdun kuhlun la yafna syababuhum wala tabla thiyabuhum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bermula ahli syurga itu tidak berbulu roma pada tubuhnya. Maklum hak geli tu tunggu sana lah. Ada orang ni geli tak tengok bulu dada, geli. Dia ada jenis geli. Ada pula dia syok tengok bulu tu. Dia kata boleh kalau laki makcik ustaz biar bulu semua tak apa, dia kata ni. Muka dia tak ada bulu, dia kata. Awak tahu nampak seksi macam mana tu. Hak tu habuan lah. Habuan. Boleh laki yang ada bulu dada. Kalau kita baca dalam kitab Pohon Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Fuad Al-Maliki, dia ada buka satu yayasan universiti, Yayasan As-Safa di Ampang tu. Dia cerita dalam kitab dia Pohon Nabawiyah bahawa Nabi SAW ada bulu dada. Tapi bulu dada Nabi ni dia jadi elok. Dia macam kita tengok bulu dada Nabi nampak macam sutera. Ada kan macam bulu dada lelaki maklum. Dia musi tu 4 kali pusing bulu dada. Jenuh pi pula tu dekat salon duduk pi teknik rebonding balik bulu dada dia nak kisah sama. Nabi ni kalau tengok bulu dada dia nampak macam sutera. Yang ada bulu dada tu jaga biar pi lah, pejam mata pi lah. Ada pula yang saya cerita tu, saya kata kalau kita nak buat anak kita ni lembut hati, suami kita lembut hati, saya mengajak di mana itu ni, kuliah muslimat mana, balik pulau. Saya kata cabut rambut. Saya abang itu ni, cabut rambut. Saya bagilah doa, ambil 3 helai rambut. Dah payah nak ambil ustaz. Nak buat macam mana tau? Maklum buat geram lah. Balik ke buat geram. Bukan buat geram macam mana, pi kat kepala lelaki, geram dah tengok pok hang ni comel, tarik rambut dia. Boleh 3 helai. Buat geram pi je lah. Kan tak pernah buat, dia kata segan, tak pernah buat tak. Buat pi lah geram kali. Tak tahu 3 hari lepas tu mati maklum. Lelaki dia kata tu lah malam tu nampak macam buang temeak lah, duk main geram pelik, tak nak duk buat. Tanda lah tu. Buat geram, nak ambil payah. Dah kalau pi kedai mamak tu lihat masa Hindu tu gunting rambut dia, ustaz kita ambil. Boleh tapi nak hak fresh. Hak dia kerat tu, dia kerat. Dia bukan ada ni, dia tunjang dia tu, akar ni tak ada. Dia kerat lagu tu, kita nak ambil akar. Buat geram dia, tarik. Itu dah maklum tu kata. Tak payah nak buat tak Pak Long hang pala lincin dia kata. Saya nak tergelak bisa tahan lah. Dia ngajak orang perempuan ni seronok. Ikhlas cakap dengan orang perempuan ni. Tak raya nak buat lah tak lepas dia boleh buat lah. Maklum ni Pak Long hang pala lincin dia kata. Saya kata selai pun tak ada. Tak ada. Dia kata ustaz bisa dengar tak lagu Pak Gusyadat tu, hak Bespa Haji Saad macam tu. Dia kata pala lelaki maklum macam tayar Bespa Haji Saad. Nu halum Bespa Haji Saad, tayarnya lincin macam piring air hangat macam tu. Lincin tu. Dia buat susah hati. Saya kata jangan susah hati maklum. Baik, Pak Long ada tak bulu dada? Dia jawab ada, tak 3-4 orang tu. Dia kata kalau cabut kan tak tumbuh dah. Dia kata nak harap segak tak bulu dada tu lah. Dia kata segak tak bulu dada tu. Saya kata jangan dia cabut lagi tak segak. Saya kata tu nak buat lagu mana? Maklum pun nak buat juga. Saya kata ada lagi. Maklum merangkak turun, pi tangkai pelekat dia, maklum angkat. Suar tangan masuk maklum. Jangan duk juluh orang kepala kau, dia sedap. Suar tangan masuk Lepas tu cari tang mana ada rambut. Maklum faham kot lain tu. Dan cerita tak habis lagi. Tata tang bulu betih tu ada, cabutlah bulu betih. Dia boleh lah ustaz, boleh lah. Ni maklum balik pulau. Maklum Georgetown. Laki dia tak ada sorak rambut pun tak ada atas kepala. Ahli syurga Nabi kata dia tidak ada bulu roma pada tubuhnya. Lagi tidak ada berjanggut ia. Janggut pun tak ada. Janggut pun tak ada ahli syurga ni. Nak taruh janggut, taruh siap-siap di dunia. Lagi bercelak 2 matanya. Matanya bercelak. Tiada binasa kemudian. Tidak binasa kemudahan mereka itu. Dan tiada habis-habis. Nak faham ke mana tu? Orang ahli syurga ni tak tua.
Dia kata tu tiada binasa kemudaan mereka itu, dan tiada habis-habis. Maknanya ahli syurga ni muda semua. Tu yang Nabi melawak dengan satu makcik tu. Dia tua. Nabi kata orang tua ni tak ada dalam syurga. Makcik tu teriak, tak payah masuk lah. Makcik tu tak payah masuk syurga. Nabi kata maklum. Maklum bila masuk syurga, maklum kan jadi muda. Abang lawan. Tu Nabi kata orang dalam syurga tak ada tua-tua, semuanya muda. Hak tua ni dalam dunia ya. Kita yang tua ni dalam dunia